Okey, kita akan ulang kaji topik kuantiti fizik, iaitu topik pokok fizik KSSM. Okey, senang topik ni, tak susah. Hopefully semua boleh jawab. Okey, yang pertama, masih ada lagi. Okey, yang pertama, saya minta seorang ataupun kita teruslah. Okey, kuantiti fizik ialah kuantiti, siapa boleh jawab? Kuantiti fizik, apa jawapan dia? Kakak, kuantiti fizik ialah kuantiti yang mana? A, B, C, D. D, kuantiti yang boleh diukur. Okey, bagus. Okey, kalau perasaan sedih, gembira, macam mana kuantiti yang boleh diukur tu? Nak tahu kuantiti yang boleh diukur tu macam mana? Yang ada alat pengukur, yang ada unit, kan? Betul? Betul tak? Macam perasaan sedih tak ada alat pengukur. So bila tak ada alat pengukur, tak ada unit, jadi dia bukan kuantiti fizik. Macam itulah. Okay, boleh faham? Boleh cikgu. Okay. Okay. Seterusnya nombor 2. Which quantity is a base quantity? Quantity manakah ialah kuantiti asas? Jadi apa jawapan awak kat sini? Siapa nak try? Kuantiti asas, ada berapa kuantiti asas? Kuantiti asas tu apa maksud dia? So kat sini kita boleh tengok definition. Saya pun dah share definition. Ini definition tu. Oh, sekejap. Definition. List of definition. Ni, tak refer rumus. Kita tengok apa maksud kuantiti asas. Okay, kuantiti asas tu apa? Okay, kuantiti yang tidak boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik lain. Ada berapa? Ada berapa kuantiti asas? Memang tak boleh terbit lah. Contoh yang awak tahu panjang kan. Tak boleh terbit lagi daripada apa-apa kuantiti lagi. Okay, dan lawan dia kuantiti terbitan. Sebab kuantiti asas ni dia punya partner dia kuantiti terbitan ataupun lawan dia kuantiti yang kita dapat, kuantiti terbitan yang kita dapat secara pendaraban atau pembahagian atau kedua-duanya. Ni soalan ni dia kalau definisi ni dia boleh keluar struktur, boleh keluar esei. Jadi kena faham konsep fizik daripada definasi. Definisi ni kalau awak faham betul-betul, dia boleh bantu awak untuk faham suatu konsep fizik. Kena fahamkan gabungan kuantiti-kuantiti asas yang daripada 7 kuantiti asas tu secara pendaraban atau pembahagian atau kedua-duanya. Boleh darat atau bahagi ataupun darat dan bahagi. So dua ni sajalah. Okey. Jadi tadi tu. Dia dah keluar dah. Okay. Okay, so nombor 1 tadi dah. Ini. Okay, nombor 2. Apa jawapan? C. Arus elektrik. Arus elektrik. Betul. So kita ada 7 kan? Ada buku teks. Okay, kita ada 7 iaitu ada buku sini. Okay, iaitu apa? Macam mana cara nak hafal ni? Yang ni ada tak cara nak hafal? Panjang, jisim, masa, suhu, arus elektrik. Okey, ni dulu KPSM 5 ni saja. Masuk KSSM ni dia tambah dengan luminosity, keamatan berluminosity maksudnya keamatan cahaya. Keamatan cahaya, apa teriknya cahaya tu, banyaknya kuantiti cahaya yang masuk tu, dia punya simbol kuantiti fizik. Biasa kalau kita tulis simbol mesti kita letak koma. Ni cara penulisan fizik yang betul, okey. Kalau pergi ke universiti pensyarah mesti suruh tulis macam ni lah.
koma, kuantiti fizik, koma dan simbol dia. Dalam bracket tu unit. Kalau soalan minta simbol kuantiti fizik, yang selepas koma tu. Tapi kalau soalan minta simbol unit untuk kuantiti fizik, barulah masuk CD. Kan CD tu apa agak-agak awak? Apa tahu CD tu apa? Candela. Yes, bagus. Candela. Okay, candela. Candela. Bahasa Inggeris. Okay, tak perlu sebut tu. Okay, kemudian kuantiti bahan, simbol dia N, mol lah, bilangan mol. Okay, ni kuantiti asas. Kemudian ni lah kuantiti terbitan. Okay, contohnya kita terbitkan luas, hasil darab L dengan L. L tu apa? Panjang kan, sebab kalau meter square maksud ni unit kan. Kalau kita nak tahu dia punya kuantiti fizik apa, kita tengok unit pun tak apa. Meter darab meter maksudnya meter kuasa 2 kan. Meter darab meter maksudnya ni length darab length. Macam tu lah. Okay. So betul jawapan dia. Tutup sikit. Dan dia jadi lagi ada. Okay. Nombor 3. Okay, nombor 3. Antara yang berikut yang manakah betul? Jadi yang ni awak kena tengok dalam buku teks ada tak benda ni? Ada tak dalam buku teks? Tak ada. Antara berikut manakah yang betul? Betul. 1 ela 1.94 meter. 1 batu 0.27 kilometer. Ni kita boleh search kat internet. Ini just macam pengetahuan juga lah. Sebab yang ni inci apa? Batu semua ni kita panggil apa? Unit apa? Imperial. Kalau apa dia? Empiric. Empiric. Imperial. Arif. Imperial ke empiric? Imperial itu. Imperial. Imperial tu apa? Bukan unit SI. Okay, unit SI. Saya nak cakap tadi. Sindashini. Imperial tu unit apa? Unit yang bukan standard lah macam inci. Orang dulu-dulu guna tapi sampai sekarang pun guna lagi. Tapi dia bukan unit standard lah. Unit standard ni unit yang digunakan oleh satu dunia. Okay, standard satu dunia. Okay, agak-agak jawapan dia apa ni? Yang mana satu jawapan dia? C. 1 PSI sama dengan 6.89 kilopascal. Macam mana awak tahu? Jawapan dia C. Siapa sebut tak tadi? Macam mana awak tahu jawapan dia C? Ada dalam buku teks ke? Dalam buku teks ke? Kena Google. Ni memang kena Google lah. Okay. Tapi jarang tak adalah keluar soalan. Okay, kita tengok soalan nombor 4. Okay, soalan macam ni lah yang sepatutnya keluar. Okay, kuantiti fizik yang manakah mempunyai unit SI yang betul? Ni topik ni tak susah sangat. Okay, dia banyak yang banyak keluar dalam SPM adalah bab okay. Kuantiti fizik yang mana mempunyai unit SI yang betul? Okay, ni tadi dah bincang. Yang mana satu? A. Okay, suhu sepatutnya unit SI dia apa? Unit SI. Ni simbol unit SI. Okay. Suhu sepatut simbol unit SI dia apa? Kelvin. Kelvin. Okay. Darjah Celsius ni unit tapi simbol suhu yang macam ni. Simbol suhu untuk theta. Okay, kalau simbol theta ni barulah unit darjah Celsius.
Kalau suhu yang unit SI kan T besar. T besar dia punya simbol untuk unit dia Kelvin. Macam mana nak tukar darjah Celsius kepada Kelvin? Ni budak form 5 dah belajar. Macam mana nak tukar darjah Celsius kepada Kelvin? Budak form 5. Siapa budak form 5 kat sini? Kalau 27, suhu sekarang 27 tapi panas sikit lah malam ni, mungkin 30 kot. Okey, 30 darjah Celsius. Macam mana nak tukar kepada Kelvin? Tambah berapa? Budak form 5, ingat tak? 273. Siapa tu yang pandai tu? Siapa tu? Siapa? Ngaku sikit. Razina Masya. Masya. Okey, 30 darjah Celsius tambah 273. Ingat. Ini untuk tukar kepada unit Kelvin. Digunakan dalam hukum gas sebab gas sangat kecil. Jadi kita guna hukum gas PVT tu kan, ingat tak? Ni T ni. Kalau jumpa T ni tapi ada banyak juga. T tempoh, T temperature. So kena tengok unit. Fizik ni dia ada berapa simbol kuantiti fizik dia yang macam nak sama. Q, Hubble, Q juga ialah apa quantity charge. Dia ada beberapa simbol yang sama. So jawapan dia adalah A. Okay, bagus. Ni kalau GSM sepatutnya kg. Ni sepatutnya Kelvin. Kelvin. Macam inilah cara study paper 1. Okay. So cara study paper 1 di mana awak kena tahu apa masalah jawapan lain tu. Tulis. Okay, ni sepatutnya unit SI dia kg. Okay, masa sepatutnya unit SI dia apa? Saat. Saat. Okay, nombor 5. Okay, nombor 5, ungkapan matematik bagi kerja adalah W sama dengan F darab S. W ialah daya dan S ialah sesaran. What is the base SI? Apakah unit asas SI bagi kerja? Ni kalau tengok semua unit asas kan. Okay. So first step, awak kena tahu unit untuk daya ni. Okay. Tapi nak tahu unit untuk daya, awak kena tengok rumus, betul tak? Tengok rumus. Kita tengok senarai rumus kat sini. Okey, apa rumus untuk daya? Ada tak kat sini? Saya lupa nak snap. Nanti saya snap rumus ikut topik. Dalam SPM, SPM yang terbaru KSSM 2021 ni, rumus diberikan ikut topik. Bab 1 apa rumus dia, bab 2 apa rumus dia. So awak just mahirkan. Nanti cikgu awak akan printkan rumus tu, laminatekan bagi kat awak. So kita biasakan dengan rumus. Okay. Jadi rumus nombor berapa kita nak guna? Untuk selesaikan soalan tadi. Rumus nombor berapa? 5. Okay, good. 5. So daya sama dengan jisim darab pecutan. Okay. Pecutan ni ada tak kat nombor berapa yang ada simbol rumus pecutan? 1. So kita akan guna rumus nombor 1, rumus nombor 5. Jadi yang ni kita dah tahu kg kan dia punya unit dia. Okay. A ni. So A ni halaju. Halaju ialah sesaran bahagi masa. Tak ada pun dekat sini sesaran bahagi masa. Tapi awak kena tahu. Awak bergerak laju maksudnya berapa jauh awak boleh gerak dalam masa 1 saat. Kita bandingkan dalam masa 1 saat berapa jauh awak boleh gerak. So sesaran bahagi masa. Okay. So sesaran, apa unit sesaran? Apa unit SI sesaran? Apa unit SI sesaran? Meter kan? Betul? Betul tak meter? Sesaran, panjang, tinggi, lebar, semua ukur dengan pembara dan unit dia sentimeter ataupun meter. Jadi meter bahagi masa. Masa maksudnya saat. So awak akan dapat apa? V ni meter per saat. Okay?
Meter per saat. So kita tulis dekat sini. Meter per saat, meter second negative 1. Okay, tu untuk hal laju. Kemudian bahagikan dengan masa, bagi lagi satu masa. So kita akan dapat ms negatif 2. Kalau susah sangat hafal je lah. Kalau hal laju ms negatif 1. Kalau pecutan ms negatif 2. Meter second. Cuma pecutan negatif 2, hal laju negatif 1. Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Awak hafalnya pandai sikit kan? Okey. So kita masukkan pecutan dekat situ. Okay, pecutan ms negatif 2. Yang tadi ni kg. Jisim. Ada siapa tak tahu ke M ni jisim? M ni jisim. Jisim. Masalah pelajar fizik ni dia tak tahu simbol. Kebanyakan simbol-simbol fizik adalah simbol yang dalam bahasa Inggeris. Maksudnya kalau jisim bahasa Inggeris dia mass. So bila mass simbol M. M kan mass M. Macam volume. Volume isi padu simbol V besar. A pecutan kan. Bahasa Inggeris dia acceleration. Sebab tu dia A. Ni kenapa V? Velocity. Hal laju sebab tu V. Macam tu. Faham tak? Time. Dia banyak bahasa Inggeris sebab itulah dia punya simbol-simbol bahasa Inggeris. Okay, boleh faham? Okay, so kita dapat kgms negatif 2. Sampai sini faham tak? Faham. Faham tak? Okay, faham Lepas tu kita darabkan. Kita dah dapat yang ini, F ni. kgms negatif 2. Okay, kemudian kita kena darabkan dengan sasaran iaitu meter. So meter kuasa 2. Meter darab meter, meter kuasa 2. So kita cari mana yang ada meter kuasa 2. Okay, ni kg meter kuasa 2 second negatif 2. Okay, itu satu cara. Itulah sepatutnya caranya. Memang itu saja caranya. Okay, faham Okay, nombor 6. Antara yang berikut yang manakah bukan kuantiti terbitan. Okey, bukan kuantiti terbitan maksudnya dia nak kuantiti apa? Bukan kuantiti terbitan maksudnya dia nak kuantiti apa, Plaza? Terbitan. Lawan dia kuantiti asas lah. Okey, dia nak kuantiti asas. So which one kuantiti asas? A, B, C, D? D. So simbol dia LV. Okay, LV. Luminous. Okay. Seterusnya nombor 7. Antara kuantiti fizik berikut yang manakah bukan kuantiti skala. Okey, apa lawan kuantiti skala? Apa lawan kepada kuantiti skala? Vektor. Kuantiti vektor, good. Okey, kuantiti skala lawan dia kuantiti vektor. Okay, kuantiti skala maksud kalau bukan kuantiti skala maksudnya dia nak kuantiti vektor. Kuantiti vektor tu kuantiti yang ada Magnitude. Arah. magnitude dan arah. Okey, magnitude ni nilai, okey, dan arah. So yang mana satu ada arah, semua mesti ada magnitude kan. So kita tak payah tengok magnitude, kita tengok yang ada arah je. Vektor arah. Vektor ingat dia ada arah. Magnitude tu semua ada. Takkan kuantiti fizik tak ada nilai. Semua kuantiti fizik ada nilai, ada magnitude. Cuma beza dia vektor dia ada arah, skala tak ada arah. Which one yang tak ada arah? Which one yang ada arah? Kita nak yang ada arah. Which one yang ada arah? Yang mana satu jawapan yang ada arah? Suhu ada arah ke? Masa ada arah ke? Suhu ada arah tak? Hello? Hello, ada ke orang pun tak ada ni? Tak ada. Suhu tak ada arah. Okey, masa? Tak ada arah. Tak ada arah. Tenaga? Tak ada arah. Tak ada arah. So jawapan dia berat. Berat arah ke mana? Berat sentiasa menghala ke arah mana? Bawah. Ke bawah maksudnya ke arah mana? Pusat
pusat graviti. Okey, pusat graviti ataupun pusat graviti yang ke arah pusat graviti bumi ataupun planet mana-mana lah kalau awak duduk kan. Okey, kalau kita duduk kat bumi, pusat graviti bumi. Okey, dan baru ni cikgu Melinda SPM kan, ramai yang salah definasi untuk berat tau. Okay, yang pelajar tingkatan 4 nanti akan belajar berat ni masa bab 3. Okay, berat adalah jisim darab G. Ramai yang cakap dalam peperiksaan baru ni SPM, jisim darab percuitan graviti. Salah. Okay, jisim darab percuitan graviti adalah G tu percuitan graviti, sampai cakap percuitan graviti salah. Kekuatan graviti. Okay, sebab kalau percuitan graviti ni untuk objek yang bergerak. Kalau objek yang tidak bergerak, statik dekat atas bumi, maka dia ada kekuatan graviti yang menarik dia pada jisim tertentu. Jisim ni apa? Apa itu jisim? Siapa tahu apa itu jisim? Unit kg. So jisim ialah apa? Kuantiti. Kuantiti apa? Maksud jisim tu adalah kuantiti jirim. Okay, kuantiti jirim yang terkandung dalam suatu objek. Jirim ni kita ada pepejal, kita ada cecair, kita ada gas. Contohnya dalam badan awak. Badan awak ada pepejal tulang, ada cecair darah, ada sel-sel dan ada gas. So berat awak katakan 50 kg. Jadi tu termasuk jirim tulang, jirim sel-sel badan, sel darah apa semualah. Dengan gas kentut apa semua. Okay, faham tak? So kuantiti jirim tu adalah jumlah kuantiti jirim tu yang menunjukkan jisim awak. Dan tak berubah. Dekat mana-mana awak duduk dekat dalam dunia ni ke, dekat luar dunia ke, dekat planet mana-mana, jisim awak tidak berubah kerana jirim awak tidak berubah. Yang berubah ialah berat sebab G berubah. Percuitan graviti kat bumi lain. Even dekat negara Amerika dengan Malaysia pun percuitan graviti dia ada perbezaan sikit. Sebab tu kalau awak timbang, dia ada lari sikit bacaan. Okey, tapi yang jawapan yang diterima oleh untuk berat ni daya graviti. Okey, siapa yang bagi definisi berat ialah daya graviti, betul, ataupun jisim darab kekuatan graviti. Okey, boleh faham? So, inilah berat. Okey, seterusnya nombor 8. Unit SI yang setara dengan Newton meter negatif 2. Okey, Newton meter negatif 2. So kat sini yang cikgu kata daripada unit kita cuba dapatkan rumus. Newton meter. Bila ada negatif kat sini maksudnya dia per. Bila ada je negatif, Allah besar pula. Bila ada je negatif ni, okay, negatif ni maksudnya dia per. Per meter kuasa 2. Dan negatif dah tak ada. Faham tak? So unit Newton bahagi unit meter kuasa 2. Meter kuasa 2 adalah untuk luas permukaan dan simbol luas permukaan adalah A besar. Okay, Newton pula adalah unit. Okay, simbol unit untuk daya dan simbol daya adalah F besar. So F bagi A, awak akan dapat apa? Ni tingkatan 5 belajar bab 2. F bagi A dapat apa? Tekanan, pressure. Kan? So unit yang setara untuk unit tekanan ni apa? Yang mana satu unit setara? B. C. Pascal. Pascal. Okey, Pascal. Okey, P. Pressure, P. Pascal. P. Pressure, P. Pascal. Ingat Pascal pressure. Okey. Joule unit untuk siapa? Unit setara untuk Joule ni unit untuk kerja. Okey. Tenaga apa-apa. Apa-apa saja jenis tenaga. Tenaga haba ke, tenaga elektrik ke, tenaga kinetik ke, tenaga keupayaan. Semua unit Joule. Okey, Coulomb adalah unit untuk
arus, untuk charge. Okay, untuk jumlah charge elektrik. Kolom. Watt untuk power ataupun untuk kuasa. Kuasa elektrik ataupun kuasa kita menjalankan suatu kerja tu. Okay, kuasa. Okay, sampai kat sini boleh faham tak cikgu terang? Ada nak tanya apa-apa? Kalau tak faham terus tanya. Okay, saya guide awak apa yang saya boleh. Boleh faham tak? Ada cikgu. Faham Okay lah Ikai, thank you. Thank you. Okay. Cikgu, Okay, nombor 9. Okay, di nak tanya macam mana nak bahagi kuantiti skala dengan kuantiti vektor? Macam mana nak bagi dengan kuantiti vektor? Nak bahagi kuantiti skala dengan kuantiti vektor. Okey, nak kuantiti skala ke kuantiti vektor ke tak kisah, dia boleh je bahagi. Boleh bahagi. Sebab beza dia hanya di arah dengan magnitude. Tak, maksud saya macam mana saya tahu ini adalah skala, ini adalah vektor? Ini adalah skala. Okey, dia ada satu teknik kat situ. Dia end up dia akan dapat kalau skala dengan skala dia ada contoh macam ni. W sama dengan mg. Kan? Ni skala. Jisim ni skala. G ni pecutan graviti ni vektor ke skala? Pecutan dia adalah vektor ke skala? vektor. 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 So, kalau skala darab dengan vektor, dia akan dapat vektor. Okay? Skala darab dengan vektor, dia memang akan dapat vektor. Sebab salah satunya vektor dia ada arah, dia ada vektor. Okay? Contoh macam energi. Energi ni kerja. Okay, kerja. Tapi dia ada banyak lah lagi. Dia punya rumus selain daripada kerja. Energi dia ada macam-macam. Kita ada heat energy, MC theta. Okay. Yang ini contoh M. MC theta tenaga haba kan. Okay. M ni skala. Jisim skala. C ni muatan haba tentu pun skala. Theta temperature ni pun skala. So skala semua darab skala, kita memang akan dapat skala lah. Okay, boleh faham tak? Boleh. Itu kan yang awak nak tanya. Okay, kita pergi nombor 9. Okay, ketumpatan adalah suatu kuantiti terbitan. Terbitan ni maksudnya beberapa kuantiti asas, macam ni lah. Beberapa kuantiti asas kita darab ataupun gabungan kan. Okay, kuantiti ini boleh dinamakan sebagai, okay, yang mana satu ketupatan. Tengok ada tak rumus ketupatan? Okay, kita tengok rumus ketumpatan. Ada tak kat sini? Mana sayang? Okay. Tak ada pula rumus ketupatan. Ada. Okay, nombor berapa ketupatan? Nombor berapa awak nampak? Nombor berapa rumus ketupatan? Nombor? 28. Yes, what is M? What is V? What is M? Yes, M is jisim. V is isi padu, volume. Okay, mass divide volume, isi padu. Okay. Jadi kat sini, so first step, awak kena tengok rumus. Okay, kalau soalan tu nak macam contoh soalan tadi kan. Soalan tadi ni, awak nak tahu kuantiti asas yang terlibat untuk dapatkan kuantiti terbitan. Kuantiti terbitan yang dia nak cari kat sini adalah ketupatan. Dia kata ketupatan adalah kuantiti terbitan. So maksudnya gabungan beberapa kuantiti asal. So first step, cari dulu rumus.
Okay, so ketepatan tengok list of definition. Tengok senarai rumus. Ada tak rumus untuk ketepatan? Oh, ada. Okay, jadi kita pun define lah. Okay, M tu apa? Jisim sebab M tu mass. V tu isi padu. Okay, jisim okey lah. Jisim ni kuantiti asas. Okay, daripada 7 tu kita ada salah satunya jisim kan? Okay, tapi isi padu ni adakah kuantiti asas? Tak kan? Isi padu adalah kuantiti terbitan iaitu apa? Unit dia meter kuasa 3. Salah satu lagi cara kita boleh tengok unit. Kalau meter kuasa 3 ni maksudnya meter darab meter maksudnya length darab length. Dia punya kuantiti asas dia length. Length tu panjang lah. Ni. So jawapan dia apa? A. A. Okay. Boleh faham? Kalau C ni length darab length awak akan dapat apa? Meter square. Meter square adalah unit untuk area. Area tu luas lah. Kan? A, simbol dia A. Macam ni force darab sesaran ni. Tapi tak payahlah awak just tengok yang step yang saya ajar tadi tu. Tengok rumus. First tengok rumus. Kemudian baru awak cari dia punya kuantiti asas yang terlibat. Okay. Boleh faham nak tanya apa-apa untuk soalan nombor 9? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Okay, nombor 10. Kuantiti yang manakah merupakan kuantiti vektor, iaitu kuantiti ada arah. Okay, kuantiti ada arah. So, kita tengok yang mana satu yang kuantiti ada arah. A, B, C, D. Mana yang ada arah? A. Okay. Sesaran ada arah. Sesaran ni maksud dia kalau kita tengok maksud. Saya malas nak buka. Okay, maksudnya shortcut ataupun shortest length between starting point to ending point. Jarak terpendek antara titik mula dengan titik akhir. Itulah sesaran. Okay. Nombor 11. Pasangan kuantiti yang manakah benar? Okay. Ni senang je. Okay, kuantiti skala, kuantiti vektor. Nampak tak? Cikgu sentiasa akan conteng. Saya punya boleh dikatakan best student lah. Banyak jugalah. Tahun lepas saya ajar form 5. Jadi ada satu pelajar Chinese yang saya target A+ ni. Dia kalau dia jawab je soalan mesti dia bulatkan ataupun dia garis. Dia akan bulatkan. Dia punya kertas soalan mesti ada conteng. Okay, kuantiti skala. Kuantiti yang ada apa? Magnitude sahaja, betul? Okay, magnitude sahaja. Jadi kita potonglah yang salah tu. Potong sesat. So antara B dengan C. Kemudian vektor mempunyai Arah dengan magnitude. okay, magnitude dengan arah. So jawapan dia D. Okay, nombor 12. Yang manakah yang betul? Okay, kuantiti, dia bagi contoh pula kali ni. Kuantiti skala, kuantiti vektor. Okay. Yang mana jawapan yang betul? Skala dengan vektor. Mesti vektor tu yang ada arah lah. Okay. Tengok dulu. Vektor yang ada arah. Dia nak yang betul. Apa boleh tengok. Ya? Momentum tu apa? Okay, momentum awak pelajari tempat ke? Oh, okay. Momentum ialah awak akan belajar nanti bab 2. Belum masuk kot. Jisim darab halaju. Itu momentum. Sekarang awak punya momentum berapa sekarang? Berapa agak-agak nilai momentum awak sekarang? Saya tak tahu. Ada halaju tak? Kosong. Kosong sebab awak tak bergerak. Jadi bila halaju awak kosong,
Momentum awak iaitu jisim darah laju pun kosong lah. Okay, simbol momentum ni P. So jisim darah laju. So bila awak tak bergerak, jisim awak kosong. So momentum pun kosong. Okay. Sekarang ni, mana satu kuantiti skala dekat sini? Iaitu yang tak ada arah. A, B, C, D. Mana satu kuantiti skala yang tak ada arah? D. Masa. 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 Betul. Jisim ada arah ke? Tak ada. Tak ada. Sebab jisim jumlah. Okay. So, di dua betul. So, daya ialah jisim darat pecutan. Jisim tak ada arah, pecutan ada arah tak? Ada. Ada. So cikgu kata kalau pecutan ada arah dia adalah kuantiti vektor. So kalau dia kuantiti vektor, bila kita darabkan apa-apa kuantiti skala dengan kuantiti vektor, kita akan dapat kuantiti vektor. Okay, so daya adalah kuantiti vektor. Jadi salah. Momentum, jisim, darat hal laju. Hal laju ni kuantiti vektor sebab hal laju ada arah. Okay, kuantiti vektor hal laju ada arah. Laju yang tak ada arah. Laju, contoh laju. Okay, laju. Awak jalan dekat sekolah, awak nampak papan tanda boleh bergerak 30 kilometer per jam. Dalam masa 1 jam 30 kilometer je awak boleh gerak. Tu laju. Dia macam je satu kenyataan saja. Laju tak ada arah. Tapi kalau saya bergerak dengan laju 30 kilometer per jam ke arah selatan ke, tu ada arah. Tu hal laju. Hal laju ada arah. So vektor. Laju vektor, daratkan jisim, kuantiti skala, darat vektor, awak akan dapat vektor. So momentum akan jadi vektor. Faham tak? Faham. Okay. So kita tengok balik. Buang dulu mana yang salah. Okay, so ni salah, ni salah. Jadi yang ini betul, ni betul. Okay, sekarang kuantiti vektor. Yang mana yang ada arah? Ketumpatan. Ketempatan ada arah ke? Sasaran. Jisim bahagi isi padu. Isi padu ada arah ke? Oh, tak ada. Ada. Kalau awak tak sure, awak tengok rumus. Ketempatan kan tadi dekat list of equation tu kan dia ada rumus dia kan. Cuma pelajar mungkin memang takkan, memang ambil masa lah sikit. Pelajar fizik memang akan ambil masa. Tapi don't worry. Macam pelajar form 4, jangan risau. Sedikit demi sedikit awak akan menguasai simbol tu. Awak kena sentiasa bersama-sama dengan rumus fizik tu. Sebab tu cikgu-cikgu fizik memang kena sentiasa ada rumus tu dekat bila ajar awak. Faham tak? Supaya awak biasa dengan rumus. Okay, so isi padu kadang-kadang pelajar confuse dia buat V ni hal laju. V besar adalah volume ataupun isi padu. V kecil velocity hal laju. Okay, faham? So jawapan dia yang mana? D. D, sesaran. Okay, dia punya lawan sesaran jarak. Jarak tak ada arah, sesaran ada arah. Boleh faham? Boleh cikgu. Okay, nombor 13. Pelajar satu menunjukkan graf yang diperolehi daripada suatu penyiasatan. Okey, ni graf rintangan melawan D. D ni diameter. Okey, diameter. Dia rintangan ni tingkatan 5 awak belajar. Wire kan. Wire elektrik. Dia ada diameter wire. Tebal tu diameter lah. Tapi kita tak panggil tebal dalam fizik, kita panggil diameter. Sebab kita ukur guna tolak ukur mikrometer ke. Kemudian bila elektron nak mengalir, arus elektron nak mengalir, dia akan ada rintangan. So rintangan melawan 1/d². Okay. Tak apa, dia tak kisah. Untuk bab 1 ni tak kisahlah apa benda pun kat situ. Just faham konsep fizik je. Konsep fizik bila awak diberikan graf macam ni. Okay. Apa yang awak perlu faham daripada graf ni adalah hubungan dia. Okay, hubungan. Kalau dia lalu, yang pertama, kalau dia straight, lurus,
Okey, dan yang ni yang pertama dia garis lurus. Yang kedua dia lalu asalan, dia lalu kosong-kosong. Yang pertama dia lurus ataupun linear lah. Okey, lurus lah. Okey, yang kedua dia lalu kosong-kosong, maka hubungan dia berkadar langsung atau berkadar terus. Okey, tapi kena tengok juga dia punya paksi X dia tu. Okey, kalau macam ni R berkadar terus dengan the whole 1/d square. Keseluruhan 1/d square. Berkadar terus. Baru betul berkadar terus. Tapi kalau kat sini A ni cikgu, A ni dengan D lah cikgu. Okey, kalau dengan D macam mana pula? Okey, kalau dengan D, R berkadar songsang. Okey, R berkadar songsang dengan D. Ni pelajar form 4 ni mungkin benda ni masih baru. Okey. Okey, macam ni cikgu nak cerita sikit. Kalau satu dekat atas, satu dekat bawah, maksudnya dia atas dengan bawah, maksudnya dia berkadar songsang. Faham tak? Satu kat atas, satu kat bawah, maksudnya dia berkadar songsang. Boleh faham tak? Faham tak? Kalau macam ni, R berkadar terus dengan D. Ni baru maksud R berkadar terus dengan D. Dia sebelah-sebelah, dia bukan kat bawah. Kalau macam kat bawah macam ni, dia berkadar songsang. Boleh faham ke tak? Boleh. Tapi kalau 1/d, 1/d kuasa 2 ni, sebab paksi X kita 1/d kuasa 2 kan. Kemudian graf kita lurus dan lalu kosong-kosong. Maksudnya R berkadar terus dengan 1/d kuasa 2. Atau R berkadar songsang dengan D kuasa 2. So kita tengok jawapan kat sini. Ada tak mana-mana yang cikgu terangkan tadi? Okay, ada tak? Yang mana satu jawapan dia? Mana satu jawapan dia? C, cikgu. C. Yes, C. Okay. Awak maksudnya untuk graf ni ada dua jawapan lah. Okay, graf ni ada dua jawapan. Jawapan yang pertama, R berkadar terus dengan 1/d kuasa 2. The whole thing ni. Berkadar terus. Ni simbol berkadar terus berkadar lah. Okay. Kalau ataupun R berkadar songsang dengan D kuasa 2. Bawah ni. Kalau dia duduk kat bawah, D kuasa 2 saja maksudnya berkadar songsang. So jawapan kita C. Siapa yang tak faham? Boleh faham tak? Boleh. Okay, good Syazwina. Okay, nombor 14. Okay, nombor 14. Graf menunjukkan hubungan antara V dengan T. Okay, V dengan T. Okay, kalau graf macam ni, dia lurus tak? Graf ni dia linear tak? Linear tu maksudnya garis lurus tak? Dia garis lurus kan? Tapi dia maksud T bertambah, V berkurang. Betul tak? Ni T ni semakin bertambah, nilai V, nilai hal laju ni makin berkurang. Okay. So kalau yang pertama kalau dia lurus tapi dia berkurang, lurus ni kita panggil linear. Okay, lurus kita panggil linear. Lepas tu kalau berkurang, maksudnya berkurang secara linear lah. Graf ni berkurang tapi berkurang secara lurus. Tapi istilah fizik lurus tu linear. So hubungan dia V berkurang secara linear. Okay, linear. Linear tu lurus secara linear dengan T. Kita tengok ada tak jawapan dia. Okay. Oh, dia bukan nak jawapan tu. Okay, yang ini just dia, tapi itulah kalau soalan tanya apakah hubungan, dia berkurang secara linear. Okay. Soalan ni dia nak tahu persamaan. Ini matematik. Ada belajar tak persamaan garis lurus dalam matematik? Cikgu Mat ada ni, Cikgu Hidayah, Cikgu Mat, Cikgu Nurul Hidayah, Cikgu Mat. Ada belajar tak persamaan Y sama dengan MX plus C? Ada belajar tak?
Baca kan? Form berapa? Ada. Form berapa? Form 3. Ya. Form 3. Okay, jadi yang pertama, bila awak buat eksperimen, okay, bila awak buat eksperimen fizik, okay, awak kena plot graf. Okay. Awak kena plot graf, lepas tu cikgu awak suruh awak buat fine line. Buat fine line ataupun garis penyesuaian terbaik di mana awak cuba dapatkan satu garis lurus yang seboleh-bolehnya lalu semua titik. Kalau boleh memanglah kita nak lalu semua titik. Tapi susah. Kadang-kadang tu ada macam-macam ralat, error kan. So sekurang-kurangnya lalu satu titik, kemudian buat fine line iaitu seimbang. Okay, seimbang titik di sebelah kanan dan kiri. Okey, di mana perbezaan antara kanan dan kiri itu antara kosong ataupun satu. 2 tolak 2 kosong ataupun 3 tolak 2 satu. Beza dia 2 kosong atau satu je. Okey, faham? Faham tak? Boleh faham tak? Cikgu tu memang selalu Faham cikgu. faham. Okay. So yang pertama awak tulis rumus ni dulu, MX plus C. Okay, yang kedua awak tengok paksi Y V, jadi awak buat paksi Y V. Okay, macam tu. Okay, kemudian lintasan C kita positif ke negatif? Lintasan Positif. C. Positif. Okay, positif P lah. So sama dengan positif P. Okay. Kemudian paksi X kita apa? Paksi X kita apa? T kan? T kan? Okay, paksi X kita T. Ini paksi X. Sorry ya, tak nampak kot. Okay, saya tulis macam ni. Okay. Maksudnya yang ini untuk Y. Ini untuk pitasan C. Pitasan C kita pada positif P sebab tu positif. Kemudian paksi X kita T. Okay, sekarang kecerunan. Okay, kecerunan. Macam mana nak kira kecerunan ni? Kecerunan negatif ke positif kalau awak tengok graf ni? Positif ke negatif kecerunan dia? Negatif. Negatif. Terus awak tulis negatif kat depan ni. Lepas tu kecerunan negatif. Kecerunan ialah tinggi bahagi lebar. So P bahagi Q. Macam tu. Boleh tak? Dapatlah dia punya persamaan. Tapi persamaan ni kita kena simplify kot. Okay, sampai sini siapa tak faham? Sampai sini siapa tak faham? Nak cikgu ulang sekali lagi ke tak? Mereka boleh faham dah. Kita nak buat persamaan daripada graf fizik. Okay, ni bukan graf maths, ni graf fizik tapi kita gunakan konsep maths untuk dapatkan satu persamaan fizik daripada graf tersebut. Boleh faham? Okay, so kita tengok ada tak jawapan dekat sini? Kita Cikgu? dapat tadi. Ya? Nak minta ulang balik boleh tak? Boleh. Okay. Okay, ini memang kemahiran ni memang awak kena betul-betul dengar ya. Okay. Kemahiran ni akan guna sampai awak masuk universiti. Bila awak buat eksperimen fizik, awak disuruh plot graf garis lurus daripada dapatan awak. Okay. Kenapa awak kena plot graf garis lurus? Kerana awak akan cuba matchkan dia dengan satu persamaan matematik di mana daripada graf tersebut ada simbol-simbol fizik. Macam mana nak buat persamaan fizik menggunakan konsep persamaan matematik Y sama dengan MX plus C tu. Okay. So yang pertama, ni Y. Paksi Y kita apa? Paksi Y kita apa? Paksi Y. Tulis apa? Kuantiti fizik apa dekat paksi Y? V. Jadi kita terus tulis V kat sini. Okay. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, saya buat anak panah. Kita buat anak panah sini. Tu V. Okay. Kemudian sama dengan, kita ikut je. Okay. Kemudian M kan? Okay, M nanti dulu.
Kita ikut je. Okey, pintasan C. Pintasan C ni lah, pintasan C dia positif kan? Ha. Positif. So kita tulis lah. Positif apa? P. Siapa ni? P. Unknown kan? Awak punya admit pun banyak guna unknown, tak banyak guna nilai. Okay, lepas tu X. Faksi X kita apa? Faksi X kita apa tu? T kan? Masa T. So kita tulis T. T tu time lah, masa ni tambah. Ni time. Okay, boleh? Boleh. Boleh tak macam ni? Okay, ni semua turun je. Tengok, lepas tu turun ni T. Okay, sekarang tinggal kecerunan. Okay, kecerunan awak tengok. Kecerunan ni negatif ke positif? Negatif kan? So awak tulis kat sini siap negatif. Okay. So kecerunan ialah tinggi iaitu P tolak kosong. P tolak kosong P lah. Okay, bahagi lebar. Lebar Q tolak kosong. So P bagi Q lah. P bagi Q. Okay, boleh faham? Cikgu, Hmm. kecerunan tu negatif sebab garis kecerunan dia tu menurun Ya. Kecerunan negatif. Kecerunan ni slope, curam. Kecuraman. Okay, kecuraman. Okay, boleh. Kalau kecerunan positif macam ni. Ni kecerunan positif, dia nak semakin naik. Ni positif. Kalau macam ni negatif. Kecuraman negatif. Itu cara senang lah. Tapi kalau dalam matematik kan ada formula untuk kira kecerunan. Kecerunan ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Dia ada. Maksudnya awak kena dapatkan koordinat dulu. Koordinat untuk dua titik. Okay, titik pertama dengan titik kedua. Kan? X1 Y1 dengan X2 Y2. Ingat tak? Nak cari kecerunan. Ya kan? Sikit-sikit. Sikit-sikit. Okey, tak apa. Nanti masa awak buat graf, buat laporan, sebab laporan fizik memang kena buat setiap kali eksperimen buat. Jadi biasakan. Lepas plot graf, kira kecerunan. Sebab tu dalam paper 3 memang ada. Okey, buat amali awak. Okey, jadi yang mana satu jawapan dia? Yang ada pintasan positif, pintasan P positif, betul? Betul tak? Betul. So ini kita cancel. Kemudian yang kecerunan dia Negatif. negatif. Yang ni T tau. Okey, so jawapan dia C lah. Okey, boleh? Boleh. Okey, nombor 15. Antara graf berikut yang manakah menunjukkan tempoh suatu bandul ringkas. Okey, tempoh suatu bandul ringkas. Sekejap nak padam dulu. Okey, dia kata apa? Antara graf berikut. Okey, graf. Dia bagi banyak graf lah. A, B, C, D, E. Kat bawah ni bagi graf. Okey, manakah menunjukkan tempoh. Tempoh simbol dia T besar. Tempoh ni masa. Okey, masa lah. Masa sepatutnya simbol dia T. Tempoh tu masa tapi masuk untuk satu ayunan lengkap. Okey, satu ayunan lengkap. Atas ke bawah. Ni satu ayunan lengkap ni sebab kalau kita tambahkan yang atas, tambahkan yang bawah, dia jadi macam satu bulatan. Satu ayunan lengkap So ni formula, awak pun sepatutnya dah buat eksperimen ni. Dah buat belum eksperimen bandul ni? Okey, ni formula dia. Okey. Lepas tu dia kata L adalah panjang dan G ialah percikan graviti. Yang manakah menunjukkan tempoh suatu bandul? So kita pertama sekali, bila awak dapat rumus ni, awak tengok graf, apa paksi Y? Tengok graf, apa paksi Y? Tu dia pertama sekali. Okay, dapat, tak kisahlah formula macam mana pun. Formula dia bagilah macam mana pun.
dah ada graf, tengok paksi Y graf dulu. Agak-agak awak kenapa nak kena tengok paksi Y graf? Sebab persamaan garis lurus bermula dengan Y. Y tu paksi Y lah. Faham tak? Faham ke tak? Faham. Okay, sebab tu saya suruh tengok paksi Y graf. Okay, tengok paksi Y graf. Ada beza apa-apa tak? Okay, ya, ada beza dekat sini. Okay, kita ada dua. Yang pertama T square. Okay, C untuk dengan D T square dan A dengan B T. Okay. Kemudian kita tengok paksi X. Paksi X sama tak? Okay, paksi X semua sama. So yang membezakan adalah paksi Y. Okay, yang membezakan paksi Y. Jadi ni maksudnya kita kena jadikan paksi X kita ni L. Betul tak? Y sama dengan MX plus C. Maksudnya paksi X kita kena jadikan L. Betul ke tidak? Betul kan? Semua paksi X kita ada L. Semua L. Jadi kita kena jadikan paksi X kita L. Jadi macam mana kita nak jadikan paksi X kita L? So daripada rumus ni, okay, awak keluarkanlah apa-apa yang darab dengan L. Keluarkan dia. Asingkan daripada pemala-pemala yang berdarab dengan dia tu. Okay. So macam mana nak buat? Macam mana ni matematik lah. So yang pertama awak kena squarekan kedua-dua belah. T square, yang ni pun kena square. Untuk kita cancelkan punca kuasa ni. Boleh faham tak? So kita akan dapat T square sama dengan 4 pi square. L punca kuasa ni dah hapuslah kan. So dapat L, gerakkan G ke sebelah bawah. So kita dah asingkan dia. Okay, sampai sini faham tak? Faham. Okay, faham tak? Faham kan? Okay, so ini adalah Y, ini adalah X. Jadi inilah kita punya M. Okay, Y sama dengan MX plus C. So C sepatutnya kosong. Pitasan C kosong. Okay, pitasan C kosong. Jadi hubungan T square dengan L adalah berkadar terus. Berkadar terus. Kecilnya M. Okay, C kosong. Kita kena cari C kosong. Mana satu pitasan C dia kosong? Yang mana satu pitasan C kosong? Okay. Yang inilah. Ni pitasan C dia kosong. Okay. Yang ini pun pitasan C dia kosong. Dah tengok paksi Y kita T square. Yang ni paksi Y T, so salah. So yang inilah. So jawapan dia C. Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Seterusnya, nombor 16. Antara yang berikut yang manakah bukan kaedah analisis graf. Okey, analisis graf maksudnya daripada graf tu apa yang kita boleh dapat. Okey, daripada suatu graf yang diberikan dalam Cikgu, tumpang tanya cikgu. Ada orang tanya kalau graf T lawan I, L, apa bentuk dia? T lawan L. Okey, ya. Bagus. T lawan L, sepatutnya masa awak buat eksperimen ini, awak memang kena plot dua graf. Satu T lawan L, satu lagi T square lawan L. T lawan L biasanya awak akan dapat graf macam ni. Dia bukan linear, bukan graf linear. Okay, sebab tu awak kena squarekan dia supaya awak dapat satu graf linear. Dalam fizik memang awak kena cuba dapatkan satu graf yang linear supaya daripada graf linear ni kita dapat cari kecerunan. Kita dapat gunakan formula Y sama dengan MX plus C untuk membentuk persamaan fizik. Okey, boleh faham? Faham tak? Boleh cikgu. Okey. So, kecerunan kita boleh dapat. Okey, interpolasi dengan ekstrapolasi iaitu
Okey, pintasan pada paksi Y. Okey, dan satu lagi kalau kita mencari nilai. Intrapolasi, kita cari nilai. Okey, intra. Intra ni maksud ke dalam, kita cari nilai. Extra tu kita buat unjuran, extra panjangkan dia, extrakan dia. Contohnya kalau garisan dia macam tergantung macam tu kan. Soalan tanya berapakah pintasan C untuk garisan ini. So kita buatlah ekstrapolasi, kita buat panjang. Kita buat unjuran, kita panjangkan dia, ambil pembaris, kita letak, ni namanya ekstrapolasi. Boleh faham tak? Panjangkan dia. So ni ekstra, kita ekstrakan lah, panjangkan dia untuk cari pintasan C. Berapa C dia. Okay, kalau interpolasi maksudnya kita cari, kalau contohnya T kan, T 10 saat, berapa nilai V. V kat sini berapa. Ni T 10 saat berapa nilai V. So ni kita panggil interpolasi, kena ada nak panah. Tapi ni soalan KBSM dulu paper 3 memang ni penting lah. Sekarang ni amali 15 markah je. Okay, so inilah min purata. Purata kita cari, kita buat kat jadual, kita tak plot, kita tak buat kat graf. Purata kita kira purata, contohnya T1, T2 berapa purata kan? Itu dekat jadual, bukan dekat graf. Okay, nombor 17, antara urutan proses penyiasatan yang berikut yang manakah betul? Okay, so yang ini pernyataan masalah prosedur pemerhatian perbincangan. Pernyataan masalah prosedur perbincangan pemerhatian. Ini tak salah kan? Sebab kita mesti perhati dulu baru kita bincang. Perhati, dapat data baru kita bincang. Okay, yang ini kita pergi tengok C pula. Pemerhatian, mestilah kena start dengan pernyataan masalah dulu apa-apa. Kita mesti ada masalah dulu baru kita buat eksperimen. Tak ada masalah apa-apa kita nak cari buat eksperimen kan. So jawapan dia adalah A kan. Ini senang je. Okay, seterusnya nombor 18. Rajah 2 menunjukkan graf hubungan antara tekanan dengan isi padu. Yang ini awak macam pelajar tingkatan 4 memang tak belajar lagi. So just ignore saja what is paksi X, paksi Y dia. Cuma fahamkan dia punya hubungan. Okay, ada 4. Kalau macam graf macam ni, berkadar sungsang. Ni berkadar sungsang. Kalau dia curve macam ni, P berkadar sungsang dengan V. P berkadar sungsang dengan V. V. Okay, P dengan V. Satu kat atas, satu kat bawah. Ni kita namakan berkadar sungsang. Okay. Lepas tu, okay. Kita tak bawah tak ada dah. Tak ada. Okay, soalan tanya antara pasangan berikut yang manakah betul? Okay, P pembalik ubah manipulasi. Memang pembalik ubah manipulasi kita letak kat paksi X ke kat paksi Y selalunya? Kat paksi X ke kat paksi Y? Saya tak tahu subjek bio, subjek kimia, tapi dalam fizik pembalik ubah manipulasi kita letakkan dekat paksi X. PUM adalah pembalik ubah manipulasi dan paksi Y kita akan letak pembalik ubah bergerak balas. Okey, yang kita ukur. Manipulasi ni yang kita manipulate, yang kita ubah-ubah sebab dia. Akibat tu pembalik ubah bergerak balas. Okey, boleh faham? So kat sini kita potong B lah, ni salah, ni salah. Okay, soalan jawapan dia P berkadar sungsang dengan V. Jawapan dia A, berkadar sungsang. Okay, kalau P berkurang secara linear, macam mana graf berkurang secara linear? Okay, P berkurang secara linear. Macam mana graf P berkurang secara linear? Saya dah ajar tadi? Dengan V. Linear tu maksudnya apa? Lurus. Oh, berkurang secara lurus. Berkurang secara linear. Kalau bertambah secara linear? Naik ke atas. Dia naik ke atas tapi dia tak lalu kosong. Okay. Ni bertambah secara lurus ataupun secara linear. Dalam fizik jangan cakap lurus, secara linear. Okay. So kalau dia lalu kosong, dia linear tapi dia lalu kosong, apa hubungan dia? Berkadar
Terus. terus. So kita ada 4 je graf. Graf pertama berkadar terus, lalu kosong dan linear lurus. Graf yang kedua berkadar sungsang, dia melengkung macam ni. Kalau paksi X bertambah, paksi Y berkurang. Okay. Graf yang ketiga, ni berkurang secara lurus atau secara linear, berkurang secara linear. Dan yang keempat bertambah secara linear, dia tak berlalu kosong. Itu bertambah secara linear. Okey, so Kenapa Ya. tak terlalu kosong? tak lalu kosong. Yang mana yang ni? Tak lalu kosong. Ya. Okey, ada. Awak akan belajar nanti bab Haber, hukum gas yang dia tak lalu kosong sebab dia kena tambah 273. So pintasan dekat belakang ni negatif 273. Tu hukum gas nanti bab Haber form 4. Okey. So ada eksperimen yang tak lalu kosong. Ada eksperimen yang dapat lalu kosong. Kita tengok pada rumus lah nanti. Kalau macam rumus yang kita macam F sama dengan MA contoh Okay. Dia dah habis lah, kita dah habis dah sebenarnya ni. Nanti masuk bab 2 tu panjang dan susah sikit. Okay, sorry. F sama dengan MA. Okay, jadi kalau macam ni kan, awak buat eksperimen jisim dengan pecutan. Jisim sebagai pemboleh ubah manipulasi. So awak letaklah jisim dekat paksi M, dekat paksi X sebab dia pemboleh ubah manipulasi. Dan pecutan awak letak dekat paksi Y sebab dia pemboleh ubah bergerak balas. Okay. Dan daya sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Dalam fizik ataupun setiap kali awak jalankan eksperimen, apa saja eksperimen, kita hanya boleh manipulate satu sahaja pemboleh ubah, satu lagi kena bergerak balas dan yang lain kita kena malarkan. Okay, jadi kat sini, inilah teknik. Okay. M dengan A sebelah kanan kan. So kalau awak nak kaji hubungan antara M dengan A, salah satunya awak kena bawa ke sebelah kiri. Jadi awak akan dapat F bahagi M sama dengan A. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul kan? Betul ya, Joko. Kalau kita nak kaji hubungan A dengan M, kita kena bawa M ni ke sebelah bawah untuk kaji hubungan. So M dengan A berkadar songsang sebab satu dekat bawah, satu dekat atas. So dia berkadar songsang. So bila jisim bertambah, pecutan akan berkurang. Logik lah, makin berat, makin jisim dia, makin kilogram dia makin bertambah, mana boleh pecut banyak-banyak kan. So dia berkadar songsang. So graf berkadar songsang macam ni lah. Macam tu. Boleh? Cikgu Lela ada soalan di bahagian chat tu, ada budak tanya. Okey, Poh Yalok. Okey, apakah hubungan antara graf PV bagi graf PV melawan P atau graf PV melawan V? Okey, ya. Soalan tu tak jumpa lah pula. Biasanya ada. Kalau ada soalan tu boleh tunjukkan. Dia ada constant. Dia akan jadi suatu nilai yang malar. Okey? Suatu nilai yang malar, Poh Yalok. Boleh? Boleh faham tak nilai yang malar? Nah, graf dia. Graf ni. Itu bab ni kan. Nanti cikgu cari soalan tu dulu. Okay, tu KIV minggu depan boleh? Nak tunjukkan graf dia tu. Ada soalan dia tu. Betul kan Cikgu Daya? Ada. Dia ada graf tu kan? Ada graf. Kita tunjukkan graf tu, nanti awak akan lebih faham. Boleh? Nanti boleh simpan soalan ni minggu depan? Lepas tak cari soalan tu. Boleh tak Puan Yalok? Kenapa awak tak faham Puan Yalok ni antara pelajar yang pandai cakap lah cakap. Apakah bentuk T graf T melawan N?
Pontianak yang T berlawan L dah kan. Okay. PV dia akan jadi mala. PV sebab PV tu sama dengan NRT. Pemalar bilangan mol dalam pemalar Rydberg kita akan dapat apa ni, okey tak apalah saya terang je. Okey. Tingkatan 5 kat Pontianak tingkatan 5 tingkatan 5 sebab tu dia tanya kan. Okey, ni adalah PV ni adalah topik haba tingkatan 4. Okey. P darab V sama dengan NRT. Okay. So dia akan dapat suatu nilai yang malar. So bila graf dia akan jadi kalau PV, sini V, dia akan jadi suatu nilai yang malar. Faham tak? Penyalak. Ya. Dia akan jadi satu nilai malar sebab PV adalah sama dengan NRT. Bila awak manipulasikan isi padu dan bergerak balas dia adalah tekanan. So kalau awak darat kedua-dua dia akan dapat suatu nilai yang malar iaitu bilangan mol daratkan dengan R pemalar Rydberg dengan suhu. Kita kena malarkan suhu. Jadi kita akan dapat pemalar. So dia akan jadi malar nilai tu. Okay, boleh? Boleh faham kau yang nak? Ya, satu garis melintang. Sebab melintang lah malar. Malar, nilai PV ni malar. Nilai dia sama, tetap tak berubah. Melintang tu maksudnya malar. Okay? Okay. Ada lagi nak tanya? Bilangan mol malar, kalau tak ingat Rydberg pun bilangan mol darat ganti. Tapi R tu pemalar Rydberg boleh google kat internet. Memang kalau awak tak ada belajar, ni form 6. R tu Rydberg, pemalar Rydberg. Bolehlah google, tapi dia pemalar lah. N bilangan mol, darat dengan T, temperature kita kena malarkan sebab P dengan V kita dah ubah kan. V manipulasi, P bergerak balas. Okay, so sampai situ saja. Kalau tak ada apa-apa, kita end kat sini. Tolong isikan kehadiran. kehadiran. Balkis boleh bagi link kehadiran? Okay, boleh bagi link kehadiran untuk isi. So minggu depan, okay, macam ni tau. Untuk sekolah SMK Rawang, kami setiap minggu alternate bio, okay, pelajar-pelajar SMK Rawang dengar bio minggu ni fizik kan, minggu depan bio paper 1, lepas tu kimia paper 1, lepas tu AdMed paper 1. So kita akan jumpa sebulan sekali lah untuk fizik form 4 ni. Okay, dan untuk Tun Perak, kalau boleh pun buatlah macam tu. Cikgu Dayah cadangkanlah dekat Cikgu SMK Tun Perak untuk top 1 dulu. Tak tahulah kan, saya just ni je. Okay. Okay, apa-apa nanti saya check lain lah PM tepi ya. Okay, Cikgu Dayah. Okey, boleh. Nanti saya bincang dengan ketua saya. Okay. Okey. Dah isi semua. Kalau dah isi boleh terima kasih semua sudah masuk. Nanti saya akan sharekan rakaman ni dekat saya punya link YouTube. So kat YouTube saya tu awak boleh tengok lah review tahun lepas. Ada banyak lah pasal fizik. Okay. Sama-sama. Okay. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih Ibu. Terima kasih Cikgu Hidayah. Terima kasih Lohikai. Okay. Daya, terima kasih. Daya, Lohikai. Okey, thank you Cikgu Lela. Terima kasih Cikgu Lela. Kak Lela yang kehadiran untuk 5 sains student dengan 5 sains agama saya sudah share dah. Okey. Saya dah share. Okey. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih semua. Sama kok kalian.